Assalamualaikum, saya Muhammad Rizal bin Baharudin, pengarah untuk drama Bisik-Bisik Gelora. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Resha Izros dan watak saya Banin Arumi. Hai, saya Reza Rosli, memegang watak sebagai Jad Izzuddin. Cerita ni pula mengisahkan tentang hero dan heroin lah. Arumi dan juga Jad Izzuddin. Live diorang ketika macam mana diorang berjumpa, and then macam mana diorang disatukan, selepas tu diorang berpisah, dan selepas tu berjumpa balik dalam keadaan yang sangat lain lah. Dia ada konsep-konsep yang ala-ala Korea. Okey, so karakter saya Banin Arumi, seorang anak tunggal. Dan dia adalah seorang perempuan bandar yang sangat nakal dan juga seorang anak manja. Dan di situlah detik permulaan bila dia kena punish dengan parents dia sebab terlalu nakal. Dia dibawa ke kampung ibu dia. Masya Allah. Dan dia kenal dengan seorang lelaki kampung yang sangat-sangat kerek, sangat-sangat poyo yang mengubah hidup dia. Kau jangan buat hal dengan aku tak tahan ni. Kau tak tahan apa ni? Astaghfirullahalazim. Kau nak buat apa dengan aku ni? Ha? Hey. Jad ni dia budak kampung, budak nakal. Budak nakal kampung jadi grup ni. Orang panggil grup dia ni kacang hantu. Adalah beberapa orang dalam 3-4 orang ni. So dia ada kakak, ada mak, ayah. Tapi disebabkan hilang lah, orang kata apa ni, hilang kepercayaan lah pada keluarga dia tu, macam-macam konflik lah yang buatkan dia berubah menjadi satu orang yang baru. Ni Jack. Ya, saya Haji Jad. Saya yang dulu tu, tapi saya tak ambil pun duit Haji. Tak apalah, yang dah lepas tu lepaslah. Kita fikir masa depan. Haji doakan kamu selamat dunia akhirat. InsyaAllah Haji, terima kasih. Dalam cerita ni ada sedih, ada gembira, ada yang akan mengusik hati para penonton semualah. Bagaimana kasih sayang seorang nenek kepada cucu dia, bagaimana suaminya mencari isterinya yang hilang selama beberapa tahun kerana ada ikatan lagi yang mana isteri dia tak tahu dia orang ni masih lagi sebagai suami isteri. Nenek tahu kamu marah sangat. Tapi walau bagaimana sekalipun, dia adalah isteri kamu. Kamu kena cari dia dan selesaikan status kamu sebagai suami isteri. Dorang ni kalau ikutkan kahwin secara tak sengaja. Tiba-tiba dorang dipisahkan kerana salah seorang tu ditangkap polis dan dimasukkan dalam penjara dan seorang lagi akan bawa diri dia. Selang beberapa tahun, Jad tu akan keluar dari penjara dan cari isteri dia and akan berjumpa. Bila berjumpa, macam mana pula diorang nak ada keserasian dalam hidup sebagai suami isteri. So ada benda tu dekat dalam ni. So mana yang kalau ada dekat luar tu suami isteri yang bergaduh, kena tengok cerita ni. Bila tengok cerita ni, insya-Allah takkan gaduh balik dah. Akan rasa berkasih sayang. Cik Arumi. Arumi. Ini dulu. It's okay, Chef. Okey tak ni? I got it. Come. Mr. Kamal, it's okay. This is my responsibility. I just need to go back. Okey, kenapa orang akan tengok Bisik-Bisik Gelora? Sebab director kita orang sangat kreatif. Dia akan ubahlah. Dia akan masukkan banyak benda-benda yang menarik. Scene-scene tu yang kita ikut skrip, kita ikut juga. Tapi dia kreatifkan lagi benda tu. And banyak interesting scenes yang kita orang kena buat, kita orang kena create dekat set. According to location apa semua, ikut kesesuaian set dan juga scene tu lah. So banyak-banyak scene yang saya buat, kita orang kena masuk. Parit ni. Tu parit ke? Parit. Tali ayo. Parit. Kita orang kena masuk sawah bendang parit tu. Ada lintah. Ada macam-macam binatang kat situ. And then kita orang kena, air kena panjat sekolah punya tangki air untuk scene ponting sekolah. Sebenarnya tu tak ada dalam skrip. Kenapa orang kena tengok cerita ni? Satu lagi, of course, pengalaman saya pertama, saya bekerja dengan Abang Reza, which is sebenarnya banyak benda yang kadang-kadang saya tak realise sebelum ni. Kadang-kadang ada yang pengarah sebelum ni bukan dia tak tegur. Mungkin dia lebih kepada lepaskan apa je saya nak buat, deliver je apa yang saya nak buat. Tapi Abang Reza ni saya percaya dia tahu vision dia tahu apa yang dia nak.
kita pun sama-sama discuss dengan teamwork, dengan Raisya, dengan semua untuk menjayakan satu scene tu. Mungkin kita tak nampak, mungkin kita berlakon kadang-kadang kita rasa tapi kita tak nampak apa yang kurang dalam skrin tu. Tapi mungkin Abang Reza dia menambahkan lagi, orang kata menambahkan lagi garam untuk benda tu lagi sedap. Cabaran untuk buat cerita ni sebenarnya cabaran daripada untuk diri saya lah. Macam mana untuk saya nak lainkan daripada naskah-naskah yang sebelum ni saya pernah buat. Yang macam ni apa konsep dia saya nak buat. Walaupun kita kat Malaysia ni memang banyak orang suka tengok cerita drama-drama Korea. Saya kena bawakan juga isu-isu konsep-konsep Korea tu dekat dalam ni juga. Kalau saya nak cerita lebih, nanti kan orang dah tahu dah apa cerita sebenarnya. So saya nak simpan semua cerita ni biar orang tengok dekat TV. So jangan lupa saksikan Bisik-Bisik Gelora hanya di TV3 slot Akasia. Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa saksikan kami. Nama. Reza Rosli Dan saya Raisya Rizros dalam drama Bisik-Bisik Gelora akan datang di Akasia TV3. Detik berganti, tak akan kembali. Hai, saya Gambit Saifullah. Saya bermain sebagai Fakri dalam Bisik-Bisik Gelora. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Mark Adam dan watak saya dalam Bisik-Bisik Gelora ni adalah watak sebagai Alif. Okey, karakter saya dalam drama ni memang lain daripada drama-drama yang saya berlakon sebelum ni sebab sebelum ni saya dijemput, kalau drama-drama mesti dijemput untuk komedi. Drama ni kita semua dah tahu dia akan masuk ke Akasia. So Akasia ni agak serius sikit. So dalam ni saya agak serius lah. Dah lain macam sangat ni. Ha? Kau ada sembunyikan apa-apa ke aku ke, Jad? tak adalah, mana ada. Aku tak ada suruh apa-apa dengan kau. Kenapa? Kita shoot cerita ni agak gap-gap tapi cepat. So saya kena ingat balik sikit. Tapi kalau sefaham saya, Fakri dia maybe dia ada spoil dia sendiri, tapi spoil dia dah ke arah bukan nak kata sindrom sangat lah, tapi saya rasa kalau nak sebut pasal macam mental illness tu, benda tu mungkin macam ada wujudnya. Kalau certain level of spoil kids atas apa-apa elemen factor, whether benda tu macam terlampau dikasihi atau kurang dikasihi. Sampai ajal dia. Salah papa juga ke? Really, Pa? None of it is your fault. Huh? I tell you what, Pa. Forget about me. Focus about your new wife and your kids. Huh? Consider me dead. Alright? Okey guys, korang kena tengok cerita ni. Saya tahu pengalaman kita lepas 2 tahun kita berkurung di rumah. Pengalaman yang sangat susah. Cerita ni ada banyak isi. Ada pelajaran, ada cerita tentang cinta. Lepas tu ada seorang yang banduan yang nak berubah. Dan perjalanan hidup dia ni disekelilingi banyak bantuan daripada kawan-kawan dia. Lagi-lagi Jad. Saya dapat watak ni pun mula-mula saya rasa saya ada macam request nak tukarkan dia sebab masih mencari watak ni. Sebab apa-apa kita buat pun kalau boleh kita nak different dan lain. So dalam pencarian tu awal-awal tu kabut sikit lah. Saya rasa saya pernah minta nak jadi juling atau bila dia bercakap tu macam banyak slur, macam kalau kita tengok budak-budak urban yang cakap pelat Melayu. Ini satu drama yang baru bagi saya. Saya masih belajar dan disebabkan saya disekelilingi dengan orang-orang yang hebat, pelakon-pelakon dalam ni memang orang-orang yang hebat. Diorang pun berkongsi ilmu macam mana nak berlakon secara serius. So saya rasa sangat bertuah. Cabaran saya, satu-satu cabaran saya dalam drama ni memang susahlah. Lagi-lagi kalau saya disuruh untuk menangis. Air mata tu dia akan keluar selepas 2-3 jam. So itu menjadikan syuting sampai ke tengah malam lah. So lepas benda tu terjadi, semestinya saya akan memohon maaf lah kepada semua rakan-rakan pelakon dan juga pengarah.
Pengarah pun kalau kadang-kadang saya tak menangis, dia cubit saya. Aku berjanji, Jad. Lepas je aku keluar kat sini, aku akan jaga adik-beradik aku. Aku akan hantar dia orang pergi sekolah sampai dia orang berjaya. Dan aku takkan berpisah dengan dia orang lagi. Ini aku janji. Apa-apa yang kita shoot pun, dia akan ada dia punya own crowd. Dia akan ada dia punya own feel, team. Bukan hanya dari team satu cerita tu, tapi team slot tu. So, kita tahu benda ni akan keluar Akasia. Saya rasa dia satu benda yang fun dalam, sebab kita main benda ni hari-hari kan, untuk 35 hari. Dia something yang friendly, seronok, and semua elemen ada dalam tu. Yalah, elemen bergaduh, elemen daily life, family issue, tapi dia bukan something yang berat ataupun balik-balik benda sama. Tidak, sebab saya rasa benda ni memang realistically ada, cuma dia light and very friendly. Harapan saya untuk semua, saya harap korang terhibur tengok drama ni seperti di mana kita terhibur buat cerita ni dengan daripada kru produksi kepada pelakon dan juga pengarah. Kita memang we're having fun doing this film, and chemistry kita ini sangat mengejutkan sebab bila saya masuk chemistry sudah ada. Maksud saya pelakon-pelakon dah ready. So saya macam risau. Diorang dah ready lah. Diorang sudah pegang watak tu. So saya bekerja watak tu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pengarah belum marah lagi. Seronok. Saya belajar banyak benda, dan daripada segi growth and development tu yang macam saya bercakap bagi pihak saya juga realise actually bukan hanya saya. Maybe the team, the crews yang saya pernah bekerja dulu, saya pun nampak development diorang. Macam mana diorang kadang-kadang diorang pun ada yang nak buat lebih arts, tapi diorang tahu ruang, okay, team ni apa, cerita ni apa, slot dia apa, team bekerja bagaimana. So saya rasa kematangan tu, experience tu kadang-kadang generate dari situ juga. So best, saya berharap saya shoot lagi dengan team ni dan juga Abang Reza. Jangan lupa saksikan saya, Gambit Saifullah, sebagai Fakhri dalam Bisik-Bisik Gelora, Akasia TV3. Jangan lupa saksikan saya, Mark Adam, memegang watak Ali dalam cerita Bisik-Bisik Gelora di TV3. Jangan tinggalkan auramu di sekelilingku, ia membuat aku termimpi, mimpikan kita. Aku cuba nak nangis sekarang ni, dalam 5 saat aku dah boleh menangis. Saya drama ni, coba. Korang kena kira. Besoklah. Detik berganti, tak akan kembali. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Qadri Rashid. Okey, dalam drama Bisik-Bisik Gelora ni, saya memegang sebagai watak Yahya. Hai, saya Fifah Nasir memegang watak sebagai Nada atau kita panggil Bibi dalam drama Bisik-Bisik Gelora. Watak Yahya ni, dia ni seorang yang antagonis, seorang budak kampung yang mementingkan diri sendiri. Lepas tu dia seorang budak kampung yang sangat-sangat nakal. So, dia ada kawan baik dia bernama Jad Izzuddin. Jad Izzuddin ni dilakonkan oleh Reza Rosli. So dekat dalam kampung ni dia banyak kacau orang. Dia tak boleh dia tak suka orang lain lebih daripada dia. Lagi-lagi kawan baik dia sendiri. So apa jadi akan datang, nanti akan ada Yahya ni dia akan tikam belakang Jad Izzuddin. Tikam belakang yang macam mana, so korang kena tengok dulu. Jad. Jad, tunggulah kejap, Jad. Aduh, aku macam benda nak cerita dengan kau ni. Kau tahu tak? Sepanjang kau tak ada kat kampung ni, macam-macam benda jadi, Jad. Kau tahu kan, Jad? Bapak kau dah tak jadi imam masjid lagi. Karakter Nada adalah sebagai antagonis, tapi dia punya antagonis tu tak adalah yang jahat macam nak membunuh ke, nak maki hamun orang ke apa. Dia more to a bubbly and very macam kata childish kind of character, sebab director kita minta watak
Nada ni sebagai watak yang sangat kebudak-budakan, and she's a bit of a blondie. So it's interesting lah, rather than bawa karakter yang asyik nampak jahat je all the time kan. So ni bukan nak cakap dia tak jahat. She is a little cheeky lah sebenarnya Nada ni. Abang! Apa benda ni Nada? Buat terkejut saya lah. Alah, janganlah terkejut. Abang kena biasakan diri tau, sebab nanti bila kita dah kahwin, hari-hari baby aku macam, Abang! Abang! Tolong jangan perasan lah bila masa saya cakap nak kahwin dengan awak. Okey, kenapa kena tengok cerita ini? Ini adalah sisi lain yang Cody Rashid bawa. Maksudnya, selalunya dia bawa antagonis. Tapi kali ini, antagonis dia yang lain daripada yang lain. Dia tak macam antagonis yang sebelum ni. Kenapa kena tengok cerita ni? Sebab Abang Reza direct. Kenapa kena tengok cerita ni? Sebab sekejap, biar Gia cari sebab dulu. Tak adalah. It's interesting. Aku first time berlakon dengan Reza Rosli, first time berlakon dengan Raisha, first time berlakon dengan Mark Adams. So surprisingly, it's not hard untuk dapatkan chemistry tu. So kita banyak joking around, and berjoking around tu keluar pun dalam screenplay kita orang. So I think seronok lah. Aku rasa seronok shooting cerita ni, so I think you guys will enjoy watching it as well. Excuse me, princess coming through. Abang Jad mana? Jad tak ada. Dia ada hal kat luar. Why? Kenapa every time I datang sini Abang Jad tak ada? You know what, never mind. I'll just wait inside and you make me fresh orange, yeah? Okey, saya dah banyak kali kerja dengan Abang Reza. Abang Reza seorang yang sangat senang berbincang. Dan every scene dia suka berbincang, and kalau dia rasa benda tak logik, so dia suka kita menjual. Bila kita menjual dan dia pun menjual, sama-sama bergabung, so jadilah satu scene yang sangat-sangat menarik dan best. Niat aku nak tolong kau je Jad tau. Okey Jad, tak apa. Macam ni. Lepas ni ada rezeki kita buat lagi. Aku tak nak. Ini aku tak setuju, aku tak nak. Aku dah janji dengan korang semua, ini first last. Lepas ni aku tak nak bersebat lagi. Korang nak buat, korang buat. Jangan ajak aku. Okey, apa yang bezakan dalam cerita ni adalah pelakon-pelakon yang bawa watak dalam cerita ni, dia semuanya lain daripada yang lain. Tak macam sebelum ni yang diorang bawa kan. So dalam ni semuanya lain daripada yang lain, semuanya memberi impact yang sangat-sangat menarik dan positif. Itu dia. Chemistry dengan Reza Rosli, walaupun first time berlakon, okay. We're helping each other walaupun dia annoying. Walaupun dia annoying, kebudak-budakan, dia kelakar. Kita tak expect benda-benda yang akan keluar pada mulut dia tu. Dia very spontaneous. Seronok lah shoot dengan dia. Dia pun selalu on time, sangat punctual. Kadang call time dia pukul 8, pukul 6 dah sampai. Tak adalah, call time pukul 8. Pukul 7.30 dah sampai tau. Bagus. So he's very good. Tak pernah nampak muka dia moody ke apa. Okey, kenapa orang patut tengok cerita ni? Kenapa awak semua patut tengok cerita ni? Cerita ni akan membuat awak semua tertanya-tanya apa akan jadi selepas tu. Selain jalan cerita yang menarik, selain jalan cerita yang penuh emosi, penuh konflik. So jadi korang kena tengok cerita ni, okey? Harapan dia of course lah, Afifah nak semua penonton tengok cerita ni, bagi sambutan yang hangat kan, sebab kita dah kerja penat-penat. Of course kita nak tengok rating cerita ni pun elok kan, rating dia bagus. Jadi harapan dia of course Afifah nak semua tengok. Hai, Assalamualaikum semua, saya Cody Rashid. Jangan lupa saksikan drama Bisik-Bisik Gelora. Watak antagonis tau. Di TV3. Jangan lupa saksikan saya Afifah Nasir sebagai watak Nada dalam drama Bisik-Bisik Gelora yang akan ditayangkan di TV3 slot Akasa jam 7 petang. Detik berganti